والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير، ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. وبسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه. Hadis menyambung memiliki Riyadhus Shalihin dalam bab sabri. Diriwayatkan daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi, kekasihnya dan merupakan juga anak kepada teman yang dikasihinya. Radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengirim berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad tuhdir, sesungguhnya anakku dalam keadaan sakaratul maut. Tuhdir fashhadna, minta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang hadir ke dalam tempat anak kami, tempat dalam keadaan sakaratul maut. Fa arsala yuqri salam, maka Rasulullah pun mengirimkan salam kepada beliau, wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil dan bagi Allah lah apa yang diberi, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap satu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat ketetapan. Faltasbir wa tahtasib, maka hendaklah engkau bersabar, hendaklah engkau mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsala ilahi tuqsimu alaihi liyatiyannaha, maka tidak berpuas hati perempuan tersebut, dia dikirim lagi berita kepada Rasulullah, bersumpah minta, ya Rasulullah hadir, tolong datang untuk tengok lihat anakku pada hari ini. Faqama wa ma'hu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'az bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab, maka Rasulullah bangun bersama-sama dengan para sahabat yang lain, iaitu Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa orang lain lagi yang ikut bersama Rasulullah. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi, maka diangkat kanak-kanak tersebut kepada Rasulullah. Fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa, maka diletakkan di atas katilnya, di dalam biliknya, dalam keadaan nafas dia taqaqqa, dalam keadaan bergerak, iaitu dalam keadaan sakaratul maut, nafas tarik turun taqaqqa. Fafadha 'ainah, bila Rasulullah tengok keadaan macam tu, merintih air mata. Faqala Sa'dun, ya Rasulullah ma haza, wahai Rasulullah apa dia yang turun dari mata ni, air mata yang mengalir, apa ni ya Rasulullah? Faqala hadhihi rahmatun ja'ala Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, inilah merupakan rahmat yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba-hamba dia. Wa fi riwayah fi qulubi man syaa' min ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama, Allah Ta'ala merahmati hamba-hamba dia yang maha pengasih. Muttafaqun alaih. Terus sambung. Ini kisah berkenaan tentang Ashabul Ukhdud, yang kisah-kisah terdapat beberapa kisah yang diceritakan dalam hadis. Pertama cerita Juraij, yang kedua cerita Ashabul Ukhdud. Ini merupakan di antara kisah-kisah yang masyhur, yang masya-Allah tabarakallah. Kita akan tengok istinbat yang cukup banyak berdasarkan kisah yang telah kita ceritakan ini, dan merupakan hadis yang panjang. Terus. Ini permintaan daripada seorang tukang sihir mengatakan kepada raja bahawa aku dah berumur kabir, dah berusia. Qala li Malik, maka dia mengatakan kepada raja, aku bila dah berusia maka tolong hantarkan kepada aku keder-keder ataupun pelapis-pelapis jenazah muda untuk aku ajarkan sihir kepada budak tersebut. Fa ba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka raja pun menghantar seorang kanak-kanak untuk mengajarkan ilmu sihir kepada beliau. Wa kana fi tariqi, cuma masalah budak ni pada riwayat hadis cukup banyak. Sebab tu sehingga kan hadis yang berkenaan dengan masalah yang kita bincangkan sekarang ni boleh untuk dihasilkan satu kitab, hanya tak lebih membahaskan istinbat berkenaan dengan kisah yang telah kita pelajari. Kalau kita tengok perbahasan tersebut dalam Sunan Tirmizi, kita boleh tengok dalam kitab-kitab hadis yang lain, perbahasan yang cukup tuntas, istinbat yang cukup banyak pada banyak perspektif. Tengok bila diringkaskan cerita, maka menjadi kebiasaan budak tersebut untuk hadir kepada tukang sihir, belajar ilmu, balik. Tukang sihir balik, belajar tukang sihir balik, dan begitulah seterusnya kehidupan. Dan sebagaimana diriwayatkan mengatakan sihir yang ada pada hari ini tak sekuat sebagaimana sihir yang berlaku pada zaman dulu. Kalau dulu ni masya-Allah tabarakallah, sebagaimana logik akal menerima berlakunya sihir, logik akal menerima berlakunya satu benda yang kita lakukan dengan perbuatan tangan kita, begitu juga sihir itu berlaku pada zaman dahulu sekuat sebagaimana logik yang ada pada hari ini. Kalau kita kata kita jentik orang sakit, macam tu juga dulu bila mana dengan bacaan-bacaan tertentu mampu untuk memudaratkan orang. Sebagaimana kita pegang pedang pancung orang putih kepala, begitu juga dengan sihir, dengan bacaan-bacaan dan cara pemujaan yang dilakukan mampu untuk membunuh seseorang individu. Itu kekuatan sihir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kekuatan sihir tersebut dengan syafaat lahirnya baginda Nabi SAW. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang sihir itu menjadi lemah bermula dengan kelahiran baginda.
lemah sehingga terakhir Rasulullah mengharamkan apa dinamakan sebagai azimat, apa dikatakan tangkai dan begitulah seterusnya. Cuma kisah ini diabadikan, diceritakan oleh Rasulullah, menceritakan ada seorang kanak-kanak untuk diambil pedoman para pemuda yang ingin berjuang fi sabilillah, para lelaki yang ingin mempertahankan akidah, individu-individu yang merasakan bertanggungjawab untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sebagai semangat seorang kanak-kanak yang mana mempelajari tentang hakikat Islam itu berdasarkan suasana keadaan. Dia tak pernah kenal, dia bukan daripada keluarga yang soleh, bukan daripada individu yang berkeliling di kawasan tersebut dengan orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Cuma apa yang berlaku pada diri kanak-kanak tersebut, setiap hari pergi belajar sihir. Tetapi ketenangan tu tak ada. Sebab itu kebiasaan. Kebiasaan yang diajar oleh mak ayah, kebiasaan yang diajar oleh para individu yang berada di keliling dia, tapi hati tak tenang. Adakah ini merupakan ajaran yang paling benar ataupun ada lagi ajaran yang paling benar? Bila satu hari kebiasaan bila berjalan dalam perjalanan, wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Itu merupakan jalan yang dilalui oleh orang rahib. Rahib ni memang ikut jalan yang sama. Ada riwayat mengatakan di situlah rumah rahib. Ada riwayat mengatakan itulah juga rahib, tempat yang rahib duduk jalan. Maka bertemu. Bila bertemu, ya kanak-kanak dilayan oleh seorang tua, rahib pendeta yang sentiasa beribadat. Mungkin salah seorang daripada ulama-ulama Bani Israel. Faqa'ada ilahi wa sami'a kalahum. Tapi dia berkenan suka apa? Sebab suka melayan. Suka melayan, suka sembang budak-budak. Nak pergi mana ni? Ada kerja apa ni? Duduk sembang dulu, main minum sekali dengan pakcik. Faqa'ana ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Bila dengar ucapan si rahib ni mengagumkan, masya-Allah tabarakallah. Heran tengok orang biasa-biasa tapi bila bercakap menarik perhatian. Tengok orang sederhana sekali tetapi bila mana bercakap mampu menyentuh hati dan perasaan. Masya-Allah, mengagumkan. Wa kana idza atasahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Maka jadi kebiasaan. Setiap kali kalau nak pergi ke tempat tukang sihir, maka dia akan melalui jalan untuk bertemu dengan rahib terlebih dahulu. Duduk sembang, tamat, baru dia akan meneruskan perjalanan dia untuk menyambung pembelajaran berkenaan dengan masalah sihir. Fa idza ata as-sahira darabahu. Tapi masalah, bila setiap kali sampai kepada tukang sihir pukul dia. Sebab apa? Sampai mana lewat ni? Aku suruh sampai pukul 8, 8.30 baru sampai, pukul 9 baru sampai. Tiap-tiap kali kena pukul, tak tahu nak buat macam mana. Fasyaka zalika ila rahib. Kemudian jumpalah tok guru dia ni. Guru dia respect. Nak tanya orang lain tak apa nak respect. Sekarang ni guru dia yang paling dia sekolah rahib. Maka tanya pada rahib. Kata ni kena pukul sedia. Setiap kali datang tuan syekh nak mengaji dengan tuan syekh, lepas tu kena pukul. Akhirnya rahib ni pun rasa tidak senang dengan apa yang berlaku kat atas kanak-kanak tersebut. Faqala idza qashita sahir. Ni bagi jalan keluar. Jalan keluar dengan cara tauriah. Bukan berdusta. Saya kata ni hujah tentang kita ni boleh berbohong demi kepentingan kita secara peribadi. Ini merupakan tauriah, ucapan tauriah diajarkan. Idza khashita sahir, kalau sekalian kau khawatir dengan sahir, faqul habasani ahli. Ahli keluarga aku melewatkan aku dengan urusan mereka, mak aku suruh pergi beli nyok dulu, mak aku suruh jaga adik, aku nak masuk tandas dulu. Ini menyebab aku lewat. Okey, kalau takut pada tukang sihir, sebut macam tu. Wa idza khashita ahlaka, ataupun kalau sekalian engkau takut ahli keluarga engkau marah disebabkan balik lewat, faqul habasani as-sahir. Lawan berkenal, lawan belaga. Kalau kata tak boleh takut ahli keluarga marah, kata tukang sihir. Dia tambah waktu pengajian tuition sampai tengah malam. Kalau sekiranya lewat daripada tukang sihir, abang kata mak marah kemarin balik lewat. Sebab bila kemarin balik lewat, hari ni tak boleh keluar rumah awal. Jadi pakap cakap macam tu. Ini tauriah. Sebagian ulama mengatakan ini bukan tauriah, bahkan ini merupakan darurat yang menimpa ke atas kanak-kanak tersebut. Maka bila mana berlaku darurat, ad-darurat tubihu mahzurat. Maka asyik kena pukul, maka dibenarkan untuk berdusta, untuk menjaga diri pribadi masing-masing. Tapi yang lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan ini tak lebih satu tauriah. Ucapan yang diihtimalkan oleh orang yang mendengar merupakan ucapan yang satu, tetapi kita ingin memasukkan ucapan yang lebih jauh. Ataupun dalam bahasa sebagaimana ta'rif diletakkan oleh Balagiyun, yang dikatakan tauriah, kita melafazkan lafaz yang qarib, tetapi kita ingin memasukkan dengan lafaz yang ba'id. Maksud dia ada dua, maksud dekat dan maksud jauh. Sebagaimana yang telah kita contohkan baginda Nabi SAW dalam peperangan, akhirnya mengatur bala tentera, ditanya oleh kafir Quraisy, min aina ji'ta? Dari mana engkau datang ya Rasulullah, ya Muhammad? Maka dijawab oleh Rasulullah, minal ma', datang daripada air. Maka faham kaum musyrikin mengatakan Rasulullah datang daripada kawasan-kawasan yang penuh dengan air. Itu tempat yang sesuai untuk menghimpunkan badan tentera. Tetapi yang ingin Rasulullah maksudkan adalah datang daripada ayat mani. Jadi ucapan ayat mani itu tak ada orang ihtimal. Jauh sangat. Datang daripada ayat dengan aku datang daripada tempat yang ada ayat. Jadi tempat yang ada ayat tersebut lebih mudah untuk kita ihtimal daripada untuk menganggap kata pertanyaan tersebut datang daripada ayat mani. Itu tauriah. Dan banyak tauriah sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan seumpama dia.
Fabainama huwa ala zalika iz ata ala dabatin azimatin. Bila keadaan dia tiap-tiap hari macam itulah. Tiap-tiap hari singgah kepada tukang sihir. Sebelum singgah tukang sihir akan jumpa rahib. Kalau sekiranya rahib tanya sebab apa lewat, dia akan sebagai alasan dengan keluarga dia. Kalau tanya kepada keluarga dia akan bagi alasan dengan tukang sihir. Macam itulah kehidupan dia setiap hari. Tiba-tiba dia akan teruji. Fabainama huwa ala zalika idza ata ala dabatin azimatin. Oh, masya-Allah tabarakallah. Bila yakin dengan ilmu si rahib, tiba-tiba ada seekor binatang buah yang cukup besar. Qad habasatin nas, maka melarang jalan-jalan orang ramai. Orang ramai susah nak bergerak. Faqala al-yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahim afdal. Sekarang ni aku nak uji ilmu aku. Aku nak uji sama ada yang rahib itu lebih afdal ataupun ilmu yang diajar oleh tukang sihir itu yang benar. Fa akhadha hajaran, maka dia ambil seketul batu. Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtu hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Kalau sekiranya apa yang diajarkan oleh si rahib itu lebih engkau berkenan, lebih engkau sukai daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah binatang tersebut sehingga orang ramai boleh untuk berlalu lalang. Faramaha faqatalaha. Bila dia membaling batu tersebut, automatik meninggal langsung, mati langsung. Wa madhannas, ini juga merupakan karamat, hanya sebiji batu ya. Dengan sebiji batu mampu untuk membunuh binatang yang berada depan mata. Wa madhannas, orang ramai pun dengan urusan masing-masing setiap hari. Fa'atar rahiba fa akhbarahu. Akhirnya ceritalah, kata ni Tok Syekh. Oh, rupanya memang apa yang Tok Syekh cerita tu betul. Kadang sampai Tok Guru berheran. Cerita kat anak murid kata, kalau kita dengar ucapan bismillah yakin jalan tahiyat pun boleh. Oh, esok tu anak murid, oh terima kasih Tok Guru boleh jalan tahiyat. Oh, Tok Guru ni pun duk garu kepala. Aku pun tak berani nak buat macam tu. Aku pun lintah tahiyat, tenggelam masuk dalam ayat. Tiba-tiba keyakinan yang ada pada anak murid ini, masya-Allah tabarakallah. Allah Ta'ala menganugerahkan hikmat, menganugerahkan ilmu, menganugerahkan makrifat, menganugerahkan karamat kepada sesiapa yang disuka. Tak syarat Tok Guru kita lebih alim, tak syarat kita mesti lebih alim, tak syarat teman-teman kita mesti lebih alim, sesiapa saja. Hati yang ikhlas, hati yang bening, hati yang bertakarub pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dilimpahkan dengan cahaya yang macam tu dan akan ditakarub oleh para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila jumpa rahib, cerita pada rahib. Rahib ni terkejut. Faqalahu rahib, bila rahib kata pada kanak-kanak tersebut, iaitu bunayya antal yawm afdalu minni. Hari ini engkau lebih baik pada aku. Aku boleh cerita hakikat. Oh, terang ni masya-Allah tabarakallah, sehingga akan menimbulkan keyakinan pada orang yang mendengar. Tapi hakikat aku tak seyakin engkau. Daripada hakikat aku tak sehebat engkau. Maka rahib itu mengatakan, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik pada aku. Qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah mencapai satu tahap yang sebagaimana yang telah aku sangka. Wa innaka satubla. Dan ini istinbat yang ulama mengatakan bahawa setiap benda perjuangan yang kita bawa, kalau tak teruji, itu menunjukkan kata perbuatan tersebut masih boleh dipertikaikan. Ini bukti. Nak berjuang agama Allah SWT, nak berdakwah, mengaku sebagai beriman, mengakulah apapun. Selagi mana tidak teruji, maka apa yang kita bawa, apa yang kita perjuangkan tersebut masih lagi boleh dibuktikan. Sebab apa? Sebab bila mana nampak pada tanda-tanda keimanan kepada kanak-kanak tersebut, maka dijawab, wa innaka satubla. Kalau kita tengok sendiri pun, hatta para sahabat kibar sahabat al-mubasyaruna bil jannah, ataupun yang dikatakan para sahabat Rasulullah, tak kira lah sigar sahabat ataupun kibar sahabat, tak ada seorang pun daripada para sahabat yang tak pernah teruji. Sehingga ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, kalau seminggu dalam 7 hari aku tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa ujian, maka aku menganggap bahawa Allah Taala telah melupakan aku. Walaupun ucapan tersebut bukan kata melupakan sifat tu, Allah munazzahun min hazihi sifat. Allah Taala sama sekali mustahil untuk bersifat dengan sifat lupa, dan sama sekali kita tidak meminta untuk kita teruji. Minta bala, tak ada orang tanda tangan minta bala, tak. Tapi tanda-tanda muwafaqat orang yang beriman, Allah Taala akan uji. Dan ujian bagi setiap seorang, maka sesuai dengan maqamnya. Maqam para salihin, ujiannya masya-Allah tabarakallah. Maqam dikatakan maqam sebagaimana kita, sesuai dengan kita. Kita sebab tak nak jah Pak Islam pun sedih, merapuk, habis dah. Habis dah, itu maqam kita. Dan itu yang menyebabkan kita akan bangun pada pangkat lebih tinggi. Ada orang, okey, imtihan tak ada masalah, aku rosid ke, aku najah ke, aku apa ke, tak ada masalah. Mungkin ujian yang besar bagi dia hilang duit. Ada orang hilang duit, tak ada masalah. Mungkin ada orang pula, okey, takat hilang duit, takat tak najah paksa, takat benda kecil-kecil tak menjadi masalah. Mungkin ujian yang besar bagi dia, okey, anak meninggal. Ada orang dengan anak meninggal pun tak kisah, tapi dengan perniagaan yang besar yang dia usahakan, jerit, payah, menyebabkan dia tak mampu bersabar, akhirnya hati ini menghenti, hati ini merayu. Tidak lebih, Allah Ta'ala nak membuka lorong untuk menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itulah kalau kita buka kitab sebagaimana Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali, manhaj para abid, jalan-jalan yang akan dilalui oleh para abid, yang Imam Ghazali meletakkan 7 jenjang ataupun 7 peringkat bagi individu yang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak boleh tidak kita akan dilalui dengan ujian-ujian macam tu. Tak ada seorang pun kalau ibadat, tahajud straight dia. Dia akan main ada hari waktu malas sangat,
ada hari dia akan jadi dalam keadaan fatrah, yang dikatakan fatrah. Fatrah, rasa lemah, rasa payah nak khusyuk, rasa malas nak buat ibadat, rasa nak melakukan maksiat. Itu ujian-ujian yang akan kita lalui. Dan ujian-ujian tersebutlah yang menjadikan lorong yang terbuka luar untuk kita lebih naik peringkat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sebagaimana dikatakan oleh sesemua para ahli sufi mengatakan, ada kalanya dengan dosa itu lebih baik untuk menjadikan kedudukan seorang abid tersebut lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dosa memang tak nak buat. Setiap hari apa statistik? Kita bukan malaikat. Kita Imam Yazid wa Yanqus. Bila Yazid wa Yanqus, kita ingin memilih jalan untuk Yazid. Kita tidak memilih untuk jalan Imam itu Yanqus. Maka ada kala akan Yanqus, ada kala Yazid. Maka pancaroba tersebut menjadikan iman kita ni bergerak antara turun dengan naik. Maka bila mana ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi, ada kala ujian yang Allah Ta'ala bagi adalah dengan menjadikan kita ni ahli maksiat. Sebab kita memang tak nak buat maksiat. Daripada keluarga yang soleha, kita pun sentiasa dengan usrah kita, dengan ibadat kita. Orang pun kena kata kita ni siqah. Oh, kata paling siqah kita lah. Paling siqah. Akhwat kat takdim tengok. Dulu kalau zaman-zaman dulu, ni akhwat tak main lagi. Kata akhwat nak ikut pengajian, minta Ustaz Zakaria, insya-Allah lah tengoklah macam mana. Depa ramai duk tanya kata boleh tak kami untuk mengikuti. Anda sebut kata tempat tak memungkinkan untuk berhimpun antara ikhwan dengan akhwat. Kalau sekiranya Ustaz Zakaria ada alternatif atau macam mana, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan akhwat. Cuma apa nak cerita? Akhwat dulu lebih dahsyat. Kalau nak takdim tu, takdim siapa dia? Ustaz ni tak rokok tak? Okey, dia tak rokok. Pas. Ustaz ni pakai jam tangan kanan dan kiri. Pakai jam tangan kiri. Tu kurang sekoh sikit. Ni akhwat dulu, jangan buat main. Oh, dahsyat. Kemudian, kalau borang baik Muslim ni, ni bukan pengalaman mana, ni pengalaman sebelum mana ni. Lapis-lapis dulu ni. Kalau borang baik Muslim, kan borang baik Muslim ni, siapa nak nikah ke apa kan kena kenal lah. Sekali tengok, simpan borang baik Muslim, dia tengok tu, semangat tu meronta-ronta lah kita nak takdim orang ni. Bila borang pun tengah tengok, jadi semangat tu tak ada. Jadi simpan borang tu. Bila borang tu, dia akan ada ruang untuk mengisi kriteria muasafat isteri yang kita berkenan. Nak macam mana? Kalau perempuan pun sebab tu juga. Kriteria suami yang kita berkenan. Nak tak situ, bakal suami aku pakai cincin jari kelingking belah kanan. Ikut sunnah. Kalau mukhalafah sunnah, ahli bid'ah. Tak tahulah Wahabi ke siapa ni perempuan ni. Wallahualam. Kemudian, muasafat yang kedua. Nak bila mana bakal suami aku ni hafal Quran 10 juzuk sekurang-kurangnya dan sekali dengan tafsir. Letak. Lepas tu nak suami aku ni orang yang paling sekoh ikut program ulama' dan ulama' tetapi dengan sama berpersatuan menjadi hidup dengan ilmu dia. Letak syarat. Lain kali umur sampai 35 tak nikah. Sebab apa? Nak cari yang perfect. Kita ada yang perfect mana ada. Ya, walaupun kita akui nak memilih akhwat memang wanita, para perempuan memang kita kena syadid. Sebab apa? Nak cari teman hidup kita. Hatta kepada lelaki sendiri pun. Nak cari orang yang muafakah dengan kita, yang serasi dengan kita, yang mampu untuk kita merealisasikan tanggungjawab kita sebagai khalifatullah di muka bumi. Itu tujuan kita. Tapi kalau sampai syarat melampau-lampau, hak ni nak, hak tu nak, hak ni nak. Dia pun apa kurang dia? Kita pun nak syarat, nak syarat hak ni, nak syarat segak, nak syarat hak ni. Sebab itulah masalah tersebut. Kadang akhwat marah sangatlah. Ikhwah ni kau nak cari hak segak. Nak ajak cantik. Lah kita beli buah lima pun kita pilih. Bukan mengambil ikut dan ya. Ada tapi okey tak apalah buruk ke cantik ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang macam tu. Tambah nak pilih bini. Dan masya-Allah tabarakallah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tentang perasaan cantik atau tidak itu fleksibel. Itu satu keistimewaan. Yang kita ni tengok, nak aku kurus sebab apa okeylah. Kenal aku kurus, ada senang tak mau nak kelar-kelar. Jari macam ubi. Macam tu kelihatan. Kalau hak tu dia pegang bila peluk tu jari ni tangan kanan dan kiri tak boleh bertemu, tu puas. Hak tu dia sedap, dia comfort. Memang selesa. Yang ni tilam dreamland. Jenis ni minat. Ada orang minat jenis macam tu. Ada jenis orang pula tak boleh. Dia nak akhwat hak lemah lembut, yang jenis tak cakap banyak, hak jenis kalau sembang pun dengan cara sebagai seorang perempuan Melayu. Bercakap pun tak sembang banyak dengan kita. Dia minat macam tu. Ada seorang kata, duduk macam tu, duduk rumah mayat. Bercakap pun tak. Tanya 10, jawab 2. Kita sembang cerita punya tak sangka. Dia dengar, ya, tak boleh bagi komen. Sebab apa jenis senyap? Ada orang kenal jenis macam tu. Ada kala kita pula nak hak bini cakap banyak. Kalau proprek. Sedap. Rasa rumah ni riuh. Ada orang jenis macam tu. Dan mungkin sebab kehidupan dia sunyi. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala menjadikan kita punya perasaan ni berbeza-beza. Ada nak macam ni, ada nak macam ni. Ada kala tak ada masalah. Ada jenis pula, jenis mudah tersentuh. Akhwat akan kira lah. Dan ustaz ni bengkang carrot dan Nabi kat ustaz sebab tolong mengajak anak. Kan? Tak mengajak kan? Mengajak akhwat. Syakir mengajak akhwat aja.
Okey, mengajak ikhwah dulu, pelan-pelan. Okey, lepas tu mengajak akhwat pula. Okey. Sebab apa? Sebab takut bila terus mengajak akhwat, kita tak mampu untuk membina ikhlas kita. Lagi susah. Bila kita dah mengajak ikhwah, jadi hati ni dah dilatih insya-Allah mengajak lillah untuk tolong kawan-kawan. Jadi bila dah kuat sikit, baru kita pasang jerat sambil-sambil. Jadi bila mengajak akhwat dalam keadaan ikhlas pun ada, dalam keadaan apa tujuan yang untuk kita capai pun kita dapat. Sebagaimana syair yang mengatakan, likulli saqitah laqitah. Bagi setiap yang gugur tu pasti ada benda yang kutip. Kadang-kadang sebagaimana yang disebut dalam syair mengatakan, seorang penyair memuji seorang perempuan dengan pujian cukup dahsyat. Pujian pada sudut rupa, pujian dari sudut sifat, pujian dari sudut kriteria. Puji dengan 1001 pujian. Akhirnya, seorang raja dengar syair tersebut. Dia kata, siapa dia perempuan yang dipuji ni? Aku berkenan nak tengok. Berkenan nak tengok. Bila berkenan nak tengok, cari. Cari, jumpa perempuan tersebut. Bila jumpa perempuan tersebut, raja tengok, raja kata, cih, haram tak elok. Macam tu lah kita bahasa kita. Haram tak elok. Tak segak langsung. Akhirnya bila perempuan tersebut dengar ucapan daripada seorang raja, dia mengatakan, ya khalifah, wahai khalifah, likulli saqitah laqitah. Setiap benda yang gugur itu ada yang mengutip. Ataupun itu masal Arab yang maksud, setiap benda tersebut pasti ada peminat dia. Bukan semua orang sama. Macam kita kadang-kadang, oh tobak ni cantik, tulisan macam ni, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita pula tak. Kata tobak macam ni lebih cantik. Ada orang kehidupan dia macam ni lebih dia senang. Setengah orang tidak. Ada setengah orang macam-macam, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang sampai kita tengok tu, kita tak nak terima cara orang berfikir. Sebab apa? Sebab perasaan tu berbeza. Jadi para wanita tersebut, para wanita Allah Ta'ala meletakkan jodoh sesuai dengan ketetapan. Cuma jodoh tu, kita nak kena cari ke ataupun kita yang menolak jodoh. Adakala dah ada sesuai mawsufat, tapi memilih. Ikhwah pun pilih tak sangka. Lain kali tangkap muat dia. Lain kali dapat orang yang tak cukup mawsufat, akhirnya apa yang kita angan-angankan, apa yang kita cita-citakan, tak mampu untuk kita realisasikan. Maka apa yang kita sebut, ujian kita Masya Allah tabarakallah. Banyak perspektif. Ujian kita dengan keluarga, ujian kita dengan kehidupan, ujian kita dengan teman. Yang penting bila dengan ujian tersebut, ini merupakan sebagai pertanda dan tak semestinya itu merupakan satu-satunya tanda. Bila diuji, tak semestinya kata kita ni benar. Tak. Tapi itu merupakan pertanda kata kita insya Allah berada dalam kebenaran. Sebab berapa ramai orang-orang yang ahli maksiat yang diuji dengan Masya Allah tabarakallah. Kira diuji dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu satu syarat, tapi terdapat syarat yang utama terlebih dahulu. Syarat, okey, mengikut manhaj yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul, kemudian teruji. Bila teruji, ujian yang macam ni yang dikatakan sebagai prasyarat untuk mengatakan apa yang kita perjuangkan merupakan jihad fisabilillah. Kadang orang senang dengan kehidupan. Yang kadang-kadang masalah yang berlaku pada hari ini, sebagaimana yang dikatakan oleh setengah tokoh-tokoh kita di Malaysia. Bila dia buat kajian, dia mengatakan bangsa Melayu ni merupakan satu bangsa yang tidak rela untuk keluar daripada yang dikatakan sebagai comfort zone. Comfort zone ni apa dia? Iaitu zon selesa. Kita senang. Bila balik, dapat kerja, boleh beli kereta, boleh bagi makan anak bini, dapat anak, boleh pergi sekolah, boleh bagi duit pada mak bulan-bulan. Kita rasa senang. Dan itu comfort zone kita. Dan kita tidak rela kalau ada walaupun sesepah sekalipun yang mengganggu comfort zone kita. Jadi masalah kita. Dia lain kalau setengah negara yang sampai tahap, contoh Mesir kita ada. Bila Mesir, yang mana mereka, kehidupan mereka ni memang tak ada, istilah comfort zone tak ada. Tiap-tiap hari berkelai dah dapat aish, gaji tiap-tiap bulan memang confirm tak cukup, kerja ni memang teruk, menyebabkan mereka ni tak kisah dengan kehidupan mereka. Tak kisah dengan kehidupan mereka, maka menjadikan agama ini merupakan sebagai alternatif segala-galanya untuk mereka perjuangkan. Kisah orang nak potong gaji. Potong lah, tak kisah. Yang penting aku pertahankan agama. Sebab apa? Sebab kalau tak potong gaji pun, gaji sikit sepatutnya tu lah. Tapi kita, tiba-tiba kita nak mempertahankan kalimatullah al-ulia, nak pertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya orang kata, okey, Ustaz, sembang deras sangat, sembang hebat sangat, minta slow sikit. Kali pertama, kita terakhir. Kali kedua, sampai surat lagi. Kali ketiga, akhirnya tak boleh bercakap. Masa tu bahasa keluar macam-macam lah. Kita kena pandai berpolitik, kita kena sederhana, kita jangan kasar sangat. Nanti sebab kalau kita ditahan, nanti anak bini makan apa? Ini tanggungjawab kita, benda ni haram. Sebab apa? Sebab kita tidak rela untuk diuji. Sedangkan rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata apa yang akan dibagi tersebut telah ditetapkan pada azali, sejak azali lagi. Sedangkan tanggungjawab kita bila mana kita mengaku, mengucap dua kalimah syahadah, maka ada kewajipan yang wajib untuk kita laksanakan. Hak tu kita tak nak sedar. Hak tu kita tak pernah kita fikir. Yang kita fikir, okey, dakwah kita pada hanya penilaian perspektif yang dangkal bagi kita. Kita rasa dakwah tu benar. Cukuplah kita jadi guru, mengajar, selesai. Adakah dakwah sekecil tersebut ataupun takat dakwah dikatakan hanya benda takat buat takat bersifat bukan itu benda yang rutin. Ada waktu kosong kita buat, tak ada waktu kosong kita tinggalkan. Kalau kita tak buat, kita sangka ada orang yang buat. Adakah dakwah macam tu? Sedangkan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, maka wajib memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Dengan apa cara sekalipun.
dengan tulisan, dengan percakapan, dengan daya. Yang penting dengan apa yang kita buat, satu hari pasti kita akan teruji. Kalau sekiranya iman kita ni benar, sebab itu merupakan cahaya petanda sunnah kepada perjuangan yang akan kita bawa. Benda tu takkan la yang fakku, tidak akan terpisah dengan apa yang kita laksanakan. Kalau terpisah, maka kita kena menilai kembali apa yang kita laksanakan. Pasti ada kecacatan dan pasti ada kekurangan yang ada dalam apa yang telah kita laksanakan. Sebab tu banyak kitab-kitab. Suar min ibtila'il ulama. Suar min ibtila'i ulama awliya. Ada satu kitab Suar min ibtila'i awliya. Mana Nasrul punya kitab. Kitab-kitab tersebut hanya kita beli, cari baca. Kalau kita nak buka kitab Hilatul Awliya, banyak maklumat-maklumat. Berhimpun maknanya cerita ni macam-macam, semua tu macam-macam. Tarikh Baghdad, himpun cerita macam-macam. Kitab Hilatul Awliya, kitab Sir Al-Alam Nubala, himpun cerita macam-macam. Tapi kitab tersebut telah dibukukan ulama kalangan khusus hanya apa? Hanya menghimpunkan kisah-kisah cabaran para ulama kita dari dulu sampai hari ini. Yang mana bila memperjuangkan agama dengan sebenar-benar perjuangan, pasti tak ada seorang pun hidup selesa. Imam Abu Hanifah mati kena racun. Ada riwayat. Ada yang mengatakan dipenjarakan hanya disebabkan tidak sudi untuk menerima jawatan diberikan oleh khalifah. Sebab khalifah pada itu hanya nak menggunakan nama Imam Abu Hanifah, mengatakan kepimpinan dibawa oleh khalifah, kepimpinan yang betul. Akhirnya Imam Abu Hanifah dia tak berkenan. Dia kata kalau sekadar untuk lantik aku sebagai qadi qudah, lantik sebagai qadi, untuk aku menerangkan hukum yang sebenar, tak ada masalah. Tapi kalau untuk ambil aku jual nama, nak guna aku, minta maaf. Walaupun teruji macam mana pun, aku takkan rela. Setengah riwayat mengatakan dia racun. Setengah riwayat mengatakan dipukul sampai mati. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik dipukul hanya kerana sebab apa? Sebab laisa li mustaqirih. Talak tidak boleh li mustakrah at-talak, tidak ada bagi orang yang dipaksa itu talak bila kepimpinan yang ada pada zaman era Imam Malik. Sesiapa yang tidak membai'ah kerajaan yang ada pada hari ini, maka secara automatik isteri dia akan ditalak. Ni buat undang-undang hari, hukum akan ada insya-Allah. Jangan risau nak cari pendapat qil wa qal, hujah-hujah bersifat dangkal, pendapat-pendapat ilmu, pendapat yang pelik-pelik, insya-Allah kita boleh dapatkan. Tak ada masalah. Kita akan jumpa semua pendapat yang kita inginkan sebagaimana yang kita inginkan. Kita akan jumpa. Tetapi Imam Malik, bila mana urusan agama menjadi satu permainan kepada para pemimpin, dia akan bangun untuk mempertahankan. Keluar ucapan, statement khas daripada yang dikatakan Imam Darul Hijrah, sesiapa yang mengatakan perempuan itu tertalak, maka hukum tersebut tidak muafakah dengan Al-Quran dan Sunnah. Pangkat Imam Malik. Sehingga riwayat Imam Malik, pada pendapat Imam Malik, cara qiyam, kan kita bila solat, cara qiyam kita, tiga pendapat. Ada kata dengan cara, okey kita pegang. Ada satu pendapat mengatakan, okey letak atas ni. Dan satu pendapat lagi mengatakan, pertemukan jari ibu dengan jari kelingking. Okey, itu cara kita qiyam. Itu Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah dengan pendapat dia. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dengan pendapat dia. Tapi pendapat yang paling pelik, pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, cara qiyam ketika solat adalah dengan cara irsal. Irsal ni apa dah? Tangan berlepas. Kita semayang, okey. Allahu Akbar, tangan berlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kebanyakan ulama Malikiyah tak melakukan benda tersebut. Dari mana pengambilan? Pengambilan bila mana ada di antara para pengikut mazhab Imam Malik melihat Imam Malik radhiyallahu anhu solat dengan dalam keadaan irsal. Irsal. Dan sebagian daripada asal Imam Malik mengatakan tak, itu bukan fiqh Imam Malik. Tetapi itu darurat. Sebab apa? Sebab Imam Malik terpaksa solat dengan cara irsal disebabkan dipukul oleh para orang panggil apa? Al-Gojo, tukang-tukang pukul, menyebabkan bau ni sampai terkeluar habis dah. Bila bau terkeluar, tangan tak ada gerak dah. Bila tangan tak ada gerak, semayang nak kena semayang. Nak kena melaksanakan juga kewajipan. Maka nak angkat takbir, Allahu Akbar, maka diirsalkan. Dan diirsalkan sehingga kan za'ama ba'duhum, sebagian daripada ashabul Malikiyah, merasakan bahawa cara qiyam yang muktamad di sisi ulama Malikiyah adalah dengan cara irsal. Sedangkan hakikat apa yang menimpa pada Imam Malik? Syahid kita apa dia? Syahid bila mana dipukul, diuji, ni ulama ni yang kita hormat. Kita hormat Tok Guru, kita raih Tok Guru, yang mana kita raih, yang kita hormat, yang kita siqah. Imam Malik itu berpuluh-puluh kali ganda lebih dihormati. Dengan aizah yang ada pada rupa, dengan kehebatan, dengan keilmuan dia, dengan kefasihan dalam bercakap, dengan warak yang ada pada Imam Malik. Cukup untuk menggugah perasaan. Tapi bila mana khalifah yang zalim, tak heran. Kakak, sebab apa? Nak jaga survival kepimpinan. Kepimpinan lingkup, buat pilihan raya kalah dapat pada orang lain, maka merasakan itu mudarat lebih besar. Habis, segala korupsi itu akan tersayar. Akhirnya uji Imam Malik, pukul. Selesai. Sampai terkeluar bau tangan. Imam Syafi'i dipukul oleh Futian. Dipukul oleh Futian sampai menyebabkan Rasulullah meninggalnya Imam Syafi'i. Kesan kepada pukulan tersebut hanya nak mempertahankan kepada mazhab Imam Syafi'i. Bila berhadapan dengan mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan, okey, bagi pandangan aku, lepas mana aku buat kajian antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat ulama Syafi'iyah dengan pendapat yang dibawa oleh Imam Malik, maka aku memandang pendapat yang betul adalah pendapat yang macam ni. Akhirnya ada pengikut ekstrim. Pengikut ekstrim yang nak mempertahankan pendapat Imam Malik habis besar.
Kata ni dah, ni Imam Syafi'i, anak murid kurang ajar. Dah mengaji dengan Imam Malik, tiba-tiba mukhalafah dengan pendapat Imam Malik. Dia tak reti faham apa itu fiqh. Ni, inilah Imam Syafi'i, cuba nak lawan untuk guru sendiri, hilang berkat hidup, tak guna hidup. Bahasa macam tu, keluar habis. Sebab dia tak mengenal apa itu fiqh. Bahkan kalau sekiranya Imam Malik masih hidup, nescaya dia akan berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Anak murid menjadi. Anak murid berhasil. Apa usaha yang dilakukan, Masya Allah, tabarakallah, boleh dilihat pada hari ini. Tapi ada orang tak berkenan. Bila tak berkenan, okey, ajak berdebat. Ajak berdebat, akhirnya mampu dikalahkan oleh Imam Syafi'i satu persatu, tak puas hati pukul. Ujian. Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana diuji tentang masalah adakah Quran itu qadim ataupun yang dikatakan makhluk. Adakah itu merupakan qadim ataupun dia itu dikatakan sebagai makhluk. Diuji. Sehingga bila ujian yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai baju dibawa oleh seorang lelaki, bawa baju Imam Ahmad bin Hanbal penuh dengan darah. Penuh dengan darah, bagi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, apa inilah baju Imam Ahmad bin Hanbal yang dipukul oleh pengikut-pengikut khalifah sampai berdarah. Maka diambil oleh Imam Syafi'i dan disapukan di muka. Aku ingin untuk bertabaruk dengan darah orang yang mempertahankan agama Allah SWT. Imam mazhab semua kena uji. Habis. Tokoh-tokoh ulama kita tak sebut lagi tokoh-tokoh yang lain. Sa'id bin Jubair sampai mati. Yang hajat besok Sokofi bunuh Ibn Umar. Tokoh-tokoh yang ada pada hari itu. Cuma apa yang kita nak rumuskan, bila kita mempertahankan agama, pasti ada ujian yang kena menimpa pada diri kita dan tidak boleh tidak kita pasti akan teruji. Kalau hidup dalam comfort zone, nak relax, kata, hantar dakwah apa yang telah buat. Anda pensyarah universiti. Jadi anda ajaklah anak-anak murid yang ada di sekolah tu, itulah dakwah. Setiap hari balik, polis kereta, cuci kereta, tukar kereta baru, pergi makan kedai-kedai mewah. Bukan tak boleh, nak sebut boleh. Fadal untuk pergi. Nak pergi apa? Al-Burj. Dekat dekat Masjid Nuri. Ni kedai-kedai makan mewah. Fadal pergi, tak ada masalah. Ada duit, pergi. Tak ada duit, tumpangkan kawan. Tak ada duit juga, tak usah makan. Tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila mana kita mengiktimadkan, menyandarkan benda tu sebagai satu-satunya benda yang paling penting yang tak boleh kita lepaskan. Ini jadi masalah. Yang ni kita sebut sebagai comfort zone. Yang bila diuji untuk minta untuk kita menyumbangkan tenaga, harta, jiwa raga kita demi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak boleh sampai nyawa, sedikit mungkin, yang tu boleh tak nak buat. Kena alasan apa? Alasan tak boleh, anda kena balik rumah mak anda hari ni. Sebab apa? Sebab ujian-ujian macam tu, inilah merupakan penghalang kenapa umat Islam pada hari ini tidak kuat dalam mempertahankan agama mereka masing-masing. Kuat missionary, Masya Allah. Latih anak-anak daripada kecil. Mak ayah pun bagi kebenaran khusus. Hanya apa? Untuk mempertahankan agama Nasara. Yang lepas ni tak yakin. Para padri tanya, Bible ni betul tak kalam Tuhan? Dia kata betul-betul tak. Sebab apa? Sebab mereka pun takut ikhtilaf dalam memahami masuk Bible. Adakah Islam ni betul? Kata memang Islam betul. Sebagai contoh, bila mana Dr. Azam mengatakan, kata Baba Syanoda yang ada kat sini. Dia tahu Baba Syanoda tu, kalau bercakap dengan dia bukan bercakap menghentam Islam lah, tak. Mempertahankan Islam. Sebab dia tahu hakikat. Sebab dia tahu kalau berdebat dengan ulama Azhar, buang karan. Sebab dia tahu kata agama Nasara ni tak betul. Dan dia pun tahu kata apa yang disampaikan oleh ulama Azhar itu satu kebenaran. Dia tahu lah. Bila tahu, tapi sebagaimana dia kata Dr. Azhar, yang ni ucapan Ustaz Zubair kita, dia kata bila pensyarah doktor di kuliah dakwah mengatakan, dia kata Baba Syanoda tersebut, apa dia tak tahu? Serta Al-Quran, serta tentang tafsir, serta tentang yang dikatakan Al-Quran itu memang benar, yang serta tentang Bible itu merupakan penyelewengan, semua dia tahu. Tapi last punya ucapan dia kata apa? Tak dapat hidayah kan? Settle lah, habis kan? Macam Cina Malaysia kata, ni you tak mau masuk Islam ke apa? Wah tak dapat hidayah lagi. Iyalah, tapi kepala tak hang lah. Kira kita jawab macam tu. Kira dia nak pelepas sebab apa? Hati ni tak ada kecenderungan untuk menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin disebabkan kita tak ada kelayakan ataupun apa yang kita sampaikan tak menzahirkan kebaikan dan sebagainya. Dan mungkin orang macam tu Tuhan akan bagi satu ujian yang menjadikan dia akan yakin kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang hakikat macam tu, yang mereka pun tak yakin, tak percaya, tapi sanggup untuk mengerahkan tenaga anak-anak, menyumbangkan tenaga hanya untuk mempertahankan agama yang tak benar. Tapi kita nak zul selesa. Kes apa? Kes tidur. Kes apa tak mampu lun? Sebab kes ni. Sebab itulah sebagaimana yang pernah anda sebut. Anda sebut pada Syekh Ahmad. Anda kata ada di antara tokoh-tokoh kita ni Waqi Abim. Bila dia pergi ke, sebab sembang dengan Syekh Ahmad, anda kata adakah manuskrip makhtutat selain pada Mesir, selain pada Turki, selain pada Madinah, di mana lagi ada? Sebab sekadar yang anda tahu, di Mesir merupakan tempat yang paling banyak makhtutat. Carilah, tak ada masalah. Banyak duit RM30-40 dapat makhtutat tulisan asal ulama, baca, tulis, terjemah, terserah kita. Kadang-kadang macam kitab Fatwa Ibn Salah pernah anda temukan cetakan yang lama yang sekarang ni anda rasa tak ada dalam pasaran. Dan bila anda rujuk, anda terpaksa rujuk kepada tulisan-tulisan ulama. Tetapi Fatwa Ibn Salah tu masih dikekal dalam makhtutat, dapat ada. Kalau baru ni pingan Naim, pingan Arif, ada makhtutat tu lagi. 22 muka surat, sama ada kita nak photostat, sama ada nak beli mikrofilm ataupun kita nak letak dalam CD, boleh kita baca, tak ada masalah. Untuk mengambil tulisan asal ulama tersebut. Akhirnya dia tanya, Syekh Ahmad,
Di Mesir anda tahu kata Darul Kutub ada. Di Mesir anda tahu kata Maktabah Az-Zahriyah. Khazanah-khazanah kitab-kitab turus tulisan tangan ulama dulu tu masih lagi berbaki. Dan tak ada masalah siapa nak pergi ambil pun tak ada siapa larang. Ada duit lebih baik, lebih ambil. Ambil kesempatan dari Mesir ni buat benda-benda macam tu. Ni duk Mesir takkan jumpa Firaun, semua orang jumpa Firaun. Semua orang biasa pi piramid, tak ada siapa tak ada pi. Orang Malaysia pun pi. Sekarang ni apa yang istimewa kita berada di Mesir? Selain daripada pelajar Al-Azhar yang menjadikan kita berbeza di antara satu sama lain. Akhirnya maktutat di situ, maktutat di Turki, maktutat di Madinah, maktutat di Mekah dan beberapa buah negara Islam yang lain yang kecil-kecil, yang besar yang telah anda sebutkan. Anda kata di mana lagi ada? Dia kata antara tempat yang ada, di Albania ada, di Eropah ada, di British pun ada. Banyak maktutat. Hakikatnya saraku, mereka ni mencuri maktutat yang menjadi milik kita. Banyak. Bila dia sebut itu baru nak teringat. Memang ada seorang wakil Habib, dia pernah pergi satu tempat untuk membahaskan tentang ketamudan bangsa Melayu. Waktu tersebut memang orang yang dia berjumpa tu bertanggungjawab dengan sastra-sastra Melayu, buku-buku tulisan bahasa Melayu dan juga tentang manuskrip yang dikatakan sebagai khazanah tinggalan lama yang menjadi milik orang Islam. Bila dia jumpa Mak Saleh, orang putih, bercakap bahasa Melayu fasih. Fasih cakap Melayu. Tanya pula, asal mana? Penang ke, Perak ke, Johor ke, Kuala Lumpur ke. Dan dia akan bercakap dengan logat kawasan tersebut. Bitalaqah, bercakap memang tak salah. Boleh pilih pula lahjah. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kan kata hebatnya perusahaan tersebut, ini diceritakan oleh Wakil Habib sendiri. Dia kata apa? Dia katakan, kalau kitab-kitab turas yang disimpan di universiti mereka, universiti yang tak ingat universiti apa tu, universiti nama universiti, banyaklah kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kitab-kitab tulisan manuskrip, kitab-kitab Manawi berapa lambak. Berlambak tulisan kitab-kitab Manawi. Kadang-kadang kita nak tulisan Imam Manawi balik, terpaksa pi kat depan pun tak ambil balik. Banyak tulisan tersebut yang dia ni punya kepakaran dia, dengan kertas ni saja, dia pegang kertas ni, dia beritahu. Kertas ni dibuat pada kurun keberapa. Sampai tahap tu. Kepakaran. Tapi kepakaran tu dekat siapa? Kat orang kapiak. Kalau tengok dia baca buku, Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah berhenti. Kaji tentang agama Islam, Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah jemu. Tapi yang sentiasa jemu, sentiasa malas kita. Kadang-kadang kita fikir balik. Kadang kita fikir balik, adakah orang macam kita ni Allah Ta'ala nak jadikan sebagai pembela agama Allah Ta'ala? Rasanya kalau sikap kita masih macam tu, kita rasa tak. Cuma kita ni suka mengaku. Mengaku kata, oh ni, potong zakat, pelajar-pelajar agama. Betul-betul kalau kita bahas balik. Tak belajar agama mana apa kita ni? Marah orang. Apa? Hina penuntut ilmu. Kalau kaji-kaji balik. Tak penuntut ilmu tak mana apa kita ni? Sakit hati. Orang buat lebih kurang. Tak hormati dengan kitab-kitab. Betul-betul kitab pun kita tak erti nilai tak mana pun. Hakikat macam tu. Tapi tak mau kita sebut sampai tahap tu. Sebab laku masalah macam-macam lagi. Cuma yang penting kita ni kena sedar. Kalau kita ni benar-benar nak muasafat sebagai penuntut ilmu, okey, ikut kriteria. Ikut jalan dia. Ikut dorong dia. Jangan duk mabian mampu mata. Lepas tu duk buat tarif sendiri. Dia dakwah mengaku kata ni. Anda dah perjuangkan habis masa, habis tenaga. Kita yang dakwah. Kalau masuk dalam mahkamah penilaian, tak ada markah pun kita ni. Kalau ada pun sikit, buat kerja apa? Ni anak saya buat kerja ni, buat kerja ni. Kerja yang kita buat tu bukan nilai pada sudut kam, tapi dari sudut kaif. Bukan nilai pada sibuk kita habis waktu, tapi apa yang kita buat. Yang kita buat tu benar-benar membantu agama ataupun tak membantu. Hanya kita duk jadi iba, melukut tepi gantang . Tak buat pun tak ada masalah, kita buat pun tak bagi untung apa pada agama. Sebab tu kita kalau kena muasafat, di antara muasafat yang wajib ada dalam perjuangan kita bawa, kita pasti akan teruji. Jangan kisahlah. Ni duit kena potong, duit tak ada. Tak boleh nak mengaji dah. Tak ada apa-apa lagi. Baru kes apa? Ayah meninggal. Bila ayah meninggal, ayah tak boleh bagi duit support bulan-bulan. Dan ni mengaji kerana ayah kan, mengaji kerana Allah SWT. Dia ada janji nak bagi rezeki. Okey, sabar. Lagi kita tak terdesak betul-betul sampai kita kena balik, lagi tu kita akan bertahan. Okey? Ni tapi ada orang bila mana hanya uji disebabkan duit tak boleh bagi, mak kata tak boleh bagi duit dah. Tak boleh bagi duit, kita pun impact barang, balik terus. Hak ni orang tak ada sisi kita. Orang yang tidak ada semangat untuk berhadapan dengan ujian, walaupun dia tidak mengharapkan ujian, tetapi benda tersebut merupakan satu benda yang melekat pada diri kita yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Fa in tulita fala tadullu alayya. Bila engkau diuji, aku dah tak boleh buat apa dah. Jangan habaq kat aku yang kata aku tak boleh buat apa dah. Wa kana ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasar. Tuhan bagi anugerah. Bagi karamat menyembuhkan orang yang akmah. Karamat macam Nabi Isa AS. Akmah dia berbeza dengan orang yang buta. Bila kata akmah, tengok diartikan di bawah, iaitu orang wallazi wulida a'ma. Dia daripada kecil lagi memang dah buta. Kalau akmah, orang yang biji mata ni ada, tak ada masalah. Tapi cuma apa? Cuma tak nampak. Dia boleh buka, tapi biji mata ada, kelopak mata semua ada. Akmah ni, tak ada langsung ni. Tutup rapat, mungkin kejadian tak seguna, itu yang dikatakan akmah. Kira karamat betul lah. Maka boleh letak balik mata elok, biji mata semua ada. Akmah, abras, orang yang sopak. Wa yudawi nasa min sa'iri adwa.
dan juga menyembuhkan orang ramai daripada semua penyakit. Fastami ajali lil malik, maka dengarlah. Ni orang-orang kanan. Raja. Kerja dia duduk dengan raja bagi penasihat, jadi penasihat pada raja dia dengar cerita. Kana qad amiyah. Dia ni pun berlaku masalah mata yang problem, sakit mata, buta. Fa atahu bi hadaya katsira, maka dia bawa hadiah cukup banyak. Faqala ma huna laka ajma' in anta syafaitani. Alangkah eloknya jikanya engkau mampu untuk menyembuhkan aku. Faqala inni la ashfi ahdan. Dia kata sesungguhnya aku tak pernah menyembuhkan sesiapa. Aku tak pernah sembuhkan sesiapa. Innama yashfillah ta'ala. Yang menyembuh tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan hakikat balik. Ini dakwah. Masya-Allah, doktor ni di antara peranan dakwah yang cukup, masya-Allah, tabarakallah. Sebab ucapan doktor tak nak siapa tak pakai. Dengan ucapan ustaz dalam masalah agama. Dua golongan ni memang golongan yang memang masyarakat total dia akan pegang. Sebab tu doktor-doktor ramai, doktor-doktor raja perubatan kita yang datang daripada Qasim Al-Azhar ataupun datang pada Mesir, bila balik buka klinik, bukan banyak mana pun. Kadang-kadang dia check sakit. Bukan orang-orang kaya, kadang-kadang pening kepala sikit pun pergi jumpa doktor dah. Kadang orang kaya, kadang sakit jari sikit, dia tertoreh pun pergi jumpa doktor dah. Ni orang kaya. Kadang-kadang apa yang diucapkan oleh para doktor, kadang kali sampai, okey pakcik dapat ubat ni, baca bismillah. Sebab fadilat bismillah ni, macam ni. Dia akan ingat. Sebab yang cakap tu doktor, dia merasakan ada autoriti. Bila ada autoriti, kadang-kadang kita boleh menyampaikan dakwah kita di celah-celah ucapan yang ingin kita sampaikan. Sekarang ni kita tahu, keadaan masyarakat yang melaksanakan syirik. Akhirnya saja kita penuh ayat tu bagi kena dengan apa yang ingin kita bincangkan. Dia tolong bagi sembuh. Sedangkan kita tahu kita aku sembuhkan. Tak salah pun. Sebab apa? Ala sabili majazi. Kata aku sembuhkan, aku tulis buku, aku tolong hang, aku buat angkat barang. Kan kita sebut macam tu. Hakikatnya bukan kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Quran menyebut. Bukan kamu yang melemparkan benda tersebut, tetapi Allah Ta'ala yang melemparkan cara hakiki. Tapi kalau itlak cara majazi, itu tak menjadi kesalahan. Kata apa? Siapa yang menyembuhkan? Kata aku yang menyembuhkan. Tak salah majazi. Tetapi sebab apa? Ada benda yang ingin disampaikan. Ada tujuan yang ingin dimaksudkan. Innama yashfillahu ta'ala. Fa'in amanta billah ta'ala da'atullah fasyafaka. Kalau engkau beriman, aku sudi untuk berdoa dan engkau akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Fa'amana billah ta'ala fasyafahu Allah Ta'ala. Maka dia beriman dan Allah Ta'ala sembuhkan. Fa'ata malika fajalasa ilaihi. Maka datang Malik, lepas tu dia duduk di raja tersebut. Kama kana yajlisu, sebagaimana tegah dia, ada kursi dia. Faqala lahu Malik, kemudian raja tanya, ma radda alaika basarak? Siapa yang mengembalikan pandangan kamu? Rasa bukan mata cemeh kan sebelum ni? Bukan mata tak nampak ke? Macam mana nampak balik? Qala rabbi. Dia kata, Tuhanku. Kemudian raja kata, walaka rabbun ghairi. Masya-Allah, keimanan yang memancar daripada dakwah seorang budak-budak. Kita pun tak tahu apa keistimewaan yang ada pada tokoh-tokoh dahulu. Yang mana dengan ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah menjadikan dia tu teguh memegang, jadi apa pun dia takkan tinggalkan. Adakah faktor disebabkan keimanan orang yang mendapat dakwah, ataupun disebabkan iman yang ada kepada orang yang menyampaikan dakwah tersebut memancar kepada hati orang yang menerima dakwah? Ihtimal. Kalau ihtimal kita ni kena beriman betul, barulah memberi kesan yang positif pada orang yang kita dakwah. Ataupun orang yang menerima dakwah memang ikhlas benar-benar dengan dakwah tersebut, maka Allah Ta'ala memberikan satu anugerah khusus untuk mempertahankan apa yang telah dia belajar, apa yang telah dia dapat. Jadi benda tu ihtimal. Bila ihtimal, tanya, walaka rabbun ghairi? Heran. Tak kisah apa dah, dia raja ni kata. Raja kata, ada Tuhan lain daripada aku ke? Qala rabbi wa rabbukallah. Akhirnya dijawab mengatakan, iyalah Tuhanku dan Tuhan kau bernama Allah. Fa'aqadahu falam yazal yu'adzibuhu. Maka raja pun tangkap, berterusan untuk mengazab hatta dalla ala ulam. Paksa untuk cerita siapa yang nak ajak kat hang ni. Siapa ajak? Nak cari mastermind, nak cari kepala. Kemudian Faji Abdul Ghulam. Tak tahan sangat cerita jugalah. Nak buat benda tak tahan. Okey, tak apa. Dan juga Husnuzan mengatakan, kalau aku boleh tahan dengan azab untuk menjaga akidah, tambahlah Ghulam tersebut, pasti akan teruji. Faqala lahu Malik. Tanya pula raja, bunayya, wahai budak, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa. Sihir kau dahsyat. Sekarang ni sihir kau mampu untuk menyembuhkan orang buta, mampu menyembuhkan orang sopak. Wa taf'alu wa taf'al. Engkau melakukan benda apa yang telah engkau lakukan. Ini bahasa uslub Arab. Wa taf'al wa taf'al. Hang buat ni, macam-macam hang buat. Faqala inni la ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tak pernah menyembuhkan sesiapa. Hanya sahaja yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'aqadahu, raja pun tangkap. Fala yaza yu'adzibu hatta dala ala rahib. Supaya habaq siapa yang tok guru hang ni. Jumpa dengan rahib. Faji abi rahib faqila lahu irji' an dinik. Kembali pada agama kau. Sebab cari tok guru lah kali. Bila cari tok guru murtad, lah kali mudah nak settle anak murid kat bawah. Bila tok guru tak kuat, abang kata ni, tok guru hang pun dah apa? Dah murtad, takkan hang nak kekal dalam agama tersebut. Jadi politik raja ni memang cerdik gila. Tapi silaplah dia berjumpa dengan bukan orang dia. Kata okey, kembali daripada agama kamu. Fa'aba, dia engkar. Fada'a bil minsyar, akhirnya kata buat main gaji. Minsyar.
Fawudi'a al-minshar fi mafriq ra'si, letak di tengah kepala dia. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqai, dibelah kepala tersebut sampai terbelah sampai dengan badan. Summa ji'a bi jalisil malik, kemudian raja tak berhenti lagi. Jumpa dengan orang kanan dia, orang paling dia percaya. Faqila lahu irji'an dinika. Dah tak boleh untuk cari tok guru bertahan. Tengok second class pula, cari pula kepada pengikut dia yang boleh untuk diselamatkan. Kembali daripada agama kau. Fa'aba fawudi'an minsyaru fi mafriq ra'si, maka terbelahlah kepala sama dengan rahib tersebut. Nah, rahib kata kedudukan anak murid gulam tersebut dah tinggi pada kedudukannya, maka lebih tinggi. Maka syahid para rahib, syahid para yang menjadi penasihat raja. Fashaqqahu bi hatta waqa'a shiqqai, thumma ji'a bil gulam, kemudian datang menjumpa dengan kanak-kanak tersebut. Faqila lahu irji'an dinika fa'aba, kembali tinggalkan agama engkau. Maka dia enggan. Fadafa'u ila nafarin min ashabi, kemudian raja kata okey, pergi kepada orang-orang dia. Faqala izhabu bihi ila jabalin, bawa budak ni pergi ke atas bukit kaza wa kaza. Fas'adu bil jabal, naik atas bukit tersebut. Fa idza balagtum dirwatahu, bila sampai ke puncak zirwatus sanam, waktu bonggoi dia tu, sampai kepada kemuncak. Fa in raja'an dinihi, kalau dia kembali okey, settle balik. Wa illa fatrahu, kalau dia tak mau kembali, maka lempar kanak-kanak tersebut daripada atas bukit, biar mati buang. Fa zahabu bihi fasaidu bil jabal, maka mereka pergi ramai-ramai, pengawal-pengawal bawa naik bukit. Faqala, akhirnya Allah makfinihim bima syi'ta, budak tu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, peliharalah aku sekiranya engkau inginkan untuk memelihara aku. Farajafa bihim al-jabalu fasaqatu, akhirnya bukit tu bergoyang ataupun membenam bukit, maka habis gugur pengawal-pengawal tersebut, kekal budak tersebut selamat. Wajah ayam ila balik, akhirnya bukan kata lari ni, saya tak nak mempertahankan agama ni, tak lari, patah balik pergi jumpa raja. Sebab mengangan-angankan dakwah tu disampaikan. Mungkin korban kita seorang menjadikan beriman berjuta-juta orang. Masya Allah tabarakallah, kita berbangga dengan apa yang kita buat. Pergi jumpa raja balik. Faqala al-malik ma fa'ala bi ashabik, apa yang berlaku habis kat geng-geng yang ikut sekali tadi. Faqala kafani Allah Ta'ala bi, maka Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Raja tak perhati lagi, raja ambil kata pergi dengan kelompok lain pula. Ni tentera laut pula. Faqala idhabu bi fahmiluhu fi qurqur, nama kapal, nama jenis kapal. Kata bawa budak ni letak atas kapal. Bila sampai di pertengahan laut, fa in raja'a dinihi wa illa faqdhifu, kalau sekiranya dia tak mau kembali pada agama, maka qadhaf, baling masuk dalam laut. Kan qadhaf beza dengan ayat tadi fatrahu. Fatrahu memang dia baling daripada atas turun ke bawah. Qawaqdhifu ni lempak macam sebenarnya kita lempak di kawasan laut. Bahasa-bahasa dia lain, usul dia cantik. Fadhahabu bihi, kemudian pergi. Kemudian dengan doa yang sama, Allah makfinihim bima syi'ta, ya Allah jagalah aku kalau sekiranya engkau inginkan. Fankafa'at bihi safinatu faghariqu, akhirnya kapal itu pun bergoyang, tak stabil, maka habis lemah, budak tu selamat lagi. Kemudian budak ni pun okey, dua kali dah gagal untuk dibunuh. Wajah yamshi ilal malik, jalan jumpa dengan raja. Faqala malik ma fa'ala bi hasabi, apa yang jadi kat abi geng-geng hang? Faqala kafani Allah Ta'ala, dengan jawapan yang sama, Allah Ta'ala pelihara. Faqala al malik, dia kata pada malik, innaka lasta biqatili. Akhirnya tengok raja pulul sangat, dia kata macam nilah. Dan ni yang abad pada raja, hang takkan boleh bunuh aku. Abadan, sama sekali. Lasta biqatili, hang ni bukanlah orang yang boleh menjadi pembunuh pada aku. Hatta taf'ala ma amuraka bihi, sehingga engkau lakukan apa yang aku perintah pada engkau. Akhirnya raja kata okey, janji boleh bunuh hang. Apa yang nak buat? Raja tak tahu akibat perbuatan tersebut menjadikan habis semua penduduk rakyat dia akan beriman. Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid, himpulkan orang pada tempat yang satu, wa taslubi ala jiz'in, dan salib aku di batang tamar, summa khul sahman min kinanati, dan ambillah anak panah yang berada dalam bekas. Kinanah tu merupakan bekas anak panah. Summa dha' asahma fi kabir qaus. Ni uslub ni. Fi kabir qaus maksud dia apa? Di pertengahan busur. Qaus tu busur, letak di pertengahan. Letak anak panah di pertengahan busur, summa qul, katakan bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada kanak-kanak yang ingin aku bunuh. Ucapan tersebut menjadikan orang ramai mendengar, beriman dan mengenal siapakah yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ucapan, akhirnya dia yang penting boleh bunuh. Tu marmi, kemudian panahlah. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau lakukan keadaan tersebut, engkau akan mampu untuk membunuh aku. Fajam'an nasa fi sa'idi wahid. Raja buat sama. Himpun semua, wa salabahu ala jiz'in. Salib dia, summa akhadha sahman min kinanati. Ambil panah yang ada dalam bekas dia. Summa wada'a sahma fi kabidil qaus. Buat macam tu. Summa qala, kemudian dia mengucapkan bismillahirabbil ghulam, dengan nama Tuhan kepada gulam tersebut. Summa ramahu, dia lepaskan busur panah. Fawaqa sahmu fi sudrihi, terkena di antara kawasan sudri, di kepala ni, di antara mata dengan telinga, itu kawasan sudri.
Fawadu'a yadahu fi sudri famata. Budak itu meletakkan tangan di tempat luka sehinggalah budak itu mengucapkan kalimah syahadah meninggal. Akhirnya orang ramai yang tengok, dah budak-budak dibunuh dengan zalim, dan pembunuhan tersebut hanya berlaku dengan ceritakan tak boleh bunuh, hanya boleh bunuh dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Faqalan nasu amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman dengan Tuhan kepada gulam tersebut. Kejadian yang sama berlaku kepada Nabi Musa AS. Bila tengok tongkat bertukar menjadi ular, maka Nabi ular-ular yang ada kepada ahli sihir Fir'aun, maka pada waktu tersebut qarru sujada, semua tersujud, sujud sungkur kepada Nabi Musa AS dan beriman dengan Tuhan Nabi Musa disebabkan apa yang terzahir di hadapan mata mereka. Fa'utiya maliku faqila lahu, maka datang dikatakan kepada Malik, ara'aita ma kuntu tahzaru qad wallahi ma nazala biha min hazru. Aku telah pesan pada engkau, apakah tidak beringat? Qad amana nas, akhirnya telah beriman semua orang. Aku dah kata jangan buat, tapi buat juga, akhirnya semua orang beriman. Fa'amara bil ukhdud bi afwahi sakati faquddat. Akhirnya raja dah jadi macam tu, tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa, akhirnya geng-geng ni kena penghapusan etnik. Geng-geng Islam ni kena hapus habis. Sebab nanti masalah mereka ni akan tersebar, berkembang. Akhirnya raja apa? Raja kata buat parit. Bi afwahi sakaki faquddat. Dia berikan di bawah syukuq, quddat, syuqat, dibelah lorong tersebut, dibuat parit. Fa'adrimu, aku nak menyalakan api fiha niran. Aku nyalakan api di situ. Wa qala man lam yarja' an dinihi fa'aqhimu. Siapa yang tidak ingin kembali daripada agama yang telah dianuti, maka aku pun lemparkan masuk dalam api. Fiha aqila lahu iqtahim. Terjun masuk dalam api. Fa'fa'alu hatta ja'at imra'atun. Semua orang melompat kecuali seorang perempuan. Orang perempuan ni tak terjun. Bukan sebab apa? Disebabkan dia khawatir kepada nyawa anak yang dibawa. Wa ma'ha sabiyyun laha. Anak dia sedih, takut, anak pun terbakar sama. Fataqa asad, maka fataqa asad tawaqqafat, terhenti perempuan tersebut, antaqa fiha, daripada turun ke dalamnya. Faqala laha gulam, akhirnya budak tersebut bercakap. Kisah budak bercakap, kisah Juraij, kisah budak bercakap Nabi Isa AS, dan kisah budak bercakap ini kisah yang ketiga berkaitan dengan kisah budak-budak walaupun di masa kecil dah mampu untuk berbicara. Ya ummah, menyeru, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah, fa innaki ala haq, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Akhirnya si ibu tersebut turun, terjun ke dalam lubang tersebut. Riwayat diambil oleh Munawi, hadis riwayat oleh Muslim. Kalau sekiranya kita tambah dengan riwayat yang diambil oleh Sunan Tirmizi, maka riwayat tersebut lebih ajma'. Kisah lebih panjang, satu persatu cerita lebih detail kalau sekiranya kita mengamati pada riwayat Sunan Tirmizi. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Munawi, tidak lebih dia menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dan tidak akan dipertikaikan lagi. Dihentikan zirwatu jabal a'lahu, iaitu kemudian bukit, wa bikasri zal al-mu'jamah wa dhammiha kilahuma sahih, dengan dikasrahkan huruf tersebut kemudian akan didammahkan, wal qurqur bi dhammi qafain, didammahkan dua qaf tersebut. Na'un min as-sufun, adalah jenis daripada kapal-kapal. As-sa'id huna iaitu ardul barizah, iaitu bumi yang agak tinggi. Al-ukhdud asy-syuquq fil ardi kan nari as-saghir, sama seperti mana lorong sungai yang kecil. Adrimu iaitu ukid, aku menyalakan api. Inqafa'a iaitu inqalabat, bertukar habis. Inqalabat, terkalih kapal tersebut. Taqa asad, tawaqqafat, wajabunat, itu erti-erti yang diartikan oleh Nawawi untuk memahami masalah tersebut. Wa an Anas radhiyallahu anhu, insya-Allah nanti insya-Allah kita akan sambung pada hari seterusnya. Tengok sikit.